Alhamdulillah faham konsep yang kita pegang ni, pelajaran mengenal diri, mengenal Allah ni sesuai dengan firman Allah tu lah. Ya. Jangan sampai kita buta kat dunia ni, tak kat dunia lagi kita tak nampak Allah. Ya. Bukanlah maksudnya macam mana bentuk Allah, bukan dah. Bukan Allah tu laisa kamisi syai'un fil ardi wala, tak boleh kita bentuk-bentukkan. Tapi kita tahu cukup bentuk tu dia yang membentukkan. Jadi kita nampak segala apa dalam sekalian alam ni dia yang membentukkan, dia mana kita nampak dia lah. Itulah maksudnya penglihatan, melihat Allah tu maksudnya gitu, yang Allah masukkan dalam itu yang dia katakan melihat Allah. Bukan nampak Allah tu berbentuk macam ni yang dah si Haji ni sesat dia bentukkan Allah, bukan bentuk itu yang melihat. Yang Rasulullah maksudkan, ibadahlah kamu seolah-olah kamu melihat Allah. Kalau kamu tak dapat yakini Allah lah yang sentiasa mengatakan. Jadi kita gitu. Jadi kita bila dapat makam melihat Allah, itulah dia maksudnya Rasulullah ada. Rasulullah pun kata boleh. Memang kita dalam hidup kita selalu kena pandang dia. Sebab semua awalu apa zahir, apa yang dizahirkan menunjukkan diri dia. Tapi jangan kau cakap yang dizahirkan dia bentuk itu, salah lah. Yang batin tu maknanya kau tak boleh nak agak-agak tak boleh diibaratkan. Cukup dia apa yang diterjalikan menunjukkan dia tu, kita nampak dia lah yang mengadakan. Sudahlah. Semua kita semua hidup ni berasal daripada dia yang maha hidup. Jadi kita tak pernah ada rasa hidup. Itu yang saya kata tadi, itu maksud dia, keyakinan kita tu teguh. Tu cicit Nabi nama dia Ja'far Sadiq, kan? Dia kata, ada engkau melihat Allah waktu solat? Ya, bila aku melihat Allah baru aku solat. Bagaimana kau lihat Allah? Hati keyakinan dengan pengetahuan yang Allah bagi pada aku yakin dapat melihat, hatiku dapat memandang Allah dengan penglihatan Allah. Jadi hati kau, sebab engkau masih lagi ni nampak makhluk apa Allah, mata hati kau, maka tu disuruh bersihkan, kenal diri, bersihkan, baru kau tahu nanti. Tak ada lain yang kau nak pandang dah. Semua pun ke mana fa'ain nama tuallu fasama. Nanti akan jadi di mana pun kau hadapkan, roh kau keluar mimpi, ke mana kau akan nampak tu. Dia laisa kamisi syai'un. Tak boleh diserumpamakan di langit tu jelas dia. Tetapi dialah yang menzahirkan segala-galanya. Ya, cukup mengetahui kita bahawa dialah yang ada. La ilaha illallah. Nafikan semua yang ditajalikan, termasuk kita semua tak ada, barulah kita. Sebab semuanya tujuh lapis langit, seisi-isinya sekian alam, semua di bawah takbiran, kekuasaan, takdiran, bergerak, diam, apa semua dalam ni, semuanya di bawah. Tak nampak ke kita lagi Allah pada macam tu? Jangan carilah. Cukup kita memahami sifat Allah begitu, cukup kita dah faham, kenal, sudahlah. Kan? Macam iblis, jangan kau cari muka iblis yang mana. Cukup perangai orang tu macam iblis, kau tengok kaki penyamun, penipu orang tu, cakap membohong, sombong. Cukup lah kita tahu tu perangai iblis tu, cukup. Janganlah nak cari iblis tu wajah dia macam mana. Kan? Tu. Jadi cukup kita nampak pemurahnya Allah, pengasihnya Allah, penyayangnya Allah. Kita nampak dia lah tu. Sifatnya yang kita kena kaji, bukan zatnya. Cukup sifatnya kita kaji, kita dah memahami dah. Dia lah sebenarnya yang maha hidup sifatnya, menghidupkan semua. Kita tak pernah ada pun, yang ada hidup dia. Ada tak, nampak tak? Jelas tak? Jelas. Itulah dia pandangan yang kata Ja'far Sadiq tu. Keyakinan yang Allah bagi, kan? Pengetahuan yang Allah bagi, aku melihat dengan pandangan mata hatiku Allah SWT. Bukan aku yang mengangkat takbir atau bukan aku yang berdiri, semua dia. Jadi dialah yang menyembah diri dia. Itulah yang dikatakan. Dikatakan tadi dah jelas. Betul. Kalau kita rasa ada diri kita, mana kita belum selesai.
Kita rasa kita yang menyembah tu tak selesai. Tapi kalau kita berdiri aja kita tahu dia yang mendirikan kita. Dia yang rukuk, dia yang sujud. Dia aja, tak ada yang lain lagi dah. Sampai dah tu. Itu yang dikatakan wa iza sa'alaka ibadi anni fa ini Muhammad, kalau hamba-hambaku yang ibadah kepada aku betul-betul, dia tanya engkau berkenan aku, kata aku ni qarib. Aku qarib. Sebab orang ahli ibadah masa turun ayat ni, dia, ya Allah, terangkan bagaimana keadaan Allah ni, kami ahli ibadah. Jadi Rasulullah tu tanya lagi, kan? Turun ayat Asbabun Nuzul tu, qarib Allah Ta'ala. Rasulullah terangkan qarib tu macam mana. Kalau sini macam contohlah, ini air kopi ni dengan kita dekat dah ni. Kan? Tak payah kita nak petik lagi, nak proses lagi. Kan jauh dah kan. Ni dah dekat betul. Tapi tak dekat lagi. Ni bukan qarib tu, bukan, ni masih belum qarib lagi. Angkat, kita masuk, kita minum. Kita rasa kopi tu tadi. Rasa kopi tu, rasa tu. Tu belum qarib juga lagi. Sampai kita pulangkan tadi, engkau lebih sedap, tak ada yang lain. Engkau ya. Itu baru kau tak ada. Kita mentauhidkan. Bukan rasa tu yang kita puja, tapi siapa yang bagi rasa tu. Hingga tak ada semua kita. Yang ada, engkau yang tahu memuji, kau yang asyik dengan tu qarib. Itu yang manis tiada terus menerus. Udah keadaan tu. Tak ada lagi merasa ada diri. Dalam solat tu dah tak. Semua dia dengan dia. Sampai terbawa-bawa di luar solat pun, kita sentiasa tak mau ada rasa diri kita. Itu makna orang tu inna solat tatanha ani fasya. Dia dah dapat kesempurnaan solat. Tapi kalau dia dalam solat masih lagi tinggal royong-ayang, ada diri dia lagi, dalam luar solat lagi hancur ya. Lagi hancur lah. Tak? Jadi perbaiki. Jadi beruntung orang yang saya kata bila kenal diri, kenal Allah, dia akan buat tu, dia ada makna semua sampai pada Allah. Sebab dia dah tahu usul untuk sampai kepada Allah ni. Kalau Isra' Mi'raj punya perjalanan memang beribu tahun tak sampai-sampai lah kita. Tapi bila dah dibagi Rasulullah tu jalan dia tadi, yang dikatakan qarib tadi, kan? Baru kita tahu nak sampai pada Allah tu macam mana. Leburkan jadi la ilaha illallah. Betul-betul sampai makam dia. Baru semua tak ada kita nampak dia, itulah yang dikatakan dekat. Kalau lagi ada rasa satu pun, kita pun tak boleh lagi. Itu bukan, maknanya masih lagi kita tak sampai. Jadi usahakan begitu. Sebab kehendak Allah tu gitu. Allah sentiasa membuat hamparan untuk kita lebur dengan dia. Selalu disambut kita kalau kita nak kepada dia. Dia suruh malaikat kita sambut dengan wangian untuk yang betul-betul nak. Masuk orang yang bercerita tentang ni semua, Allah maknanya muliakan. Jadi daripada atas, malaikat tu nampak bercahaya ni. Sini ni bercahaya sangat. Bercahaya dia kata. Sampai bumi ni jadi bercahaya semua dia kata. Orangnya kita pula nanti bila tengok ada amalan-amalan orang apa yang atas, kita nampak macam bintang bersinar mula. Itu sebenarnya menunjuk makam-makam dia orang tu. Allah tempat-tempatkan ada amalan orang ni dekat muqarrabin dengan Allah, kan? Bila dia meninggal, dia naikkan roh dia naik i'liyin, atas tu maknanya menunjukkan dia jadi bintang-bintang lah, duduk kat bintang-bintang dekat dengan Allah lah. Bukan Allah tu kat atas, maknanya dia istilahkan gitu supaya kita faham. Allah tu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kiri, tidak di kanan, tidak di tengah, tidak di mana-mana. Habis tidak habis ada kat mana? Tapi dia meliputi atas. Kita tak boleh nak tunjuk dia meliputi. Atas itulah tadi. Siapa yang diberi oleh Allah SWT kefahaman ni, maka itu orang yang bukanlah Allah pilih-pilih, bukan.
Tapi hak Allah SWT nak, itu kita tak boleh, tak ada siapa boleh arah Allah Ta'ala. Bagi dia Allah tak ada. Jangan kau nak masuk campur urusan Allah Ta'ala. Dia nak bagi siapa, pelacur ke, ya? Kalau kau belajar tinggi mana pun, pangkat PhD, kalau dia tak nak bagi, kau tak boleh petikai kan. Kau siapa? Sebab dia tu lebih tahu. Kalau aku bagi kan lagi dia teruk. Jadi kita tak boleh kata, kita sentiasa kalau dah kenal dia terima, apa pun dia bagi semua terbaik. Kan? Betul. Kita kata, kalau Allah bagi aku buat tak baik macam mana? Tak baik tu pun baik. Sebab bila dia bagi kau tak baik, dengan sebab dia bagi kau tak baik tu, kau akan bertambah kesadaran. Memang dia proses yang gitu pada kau. Memang kena proses kau akan melakukan sesuatu. Macam Nabi Adam kan, kau akan melakukan sesuatu yang aku larang, kemudian itu kan proses untuk lepas tu kan Adam jadi bertambah, disayangi oleh Allah. Jangan jadi macam apa ni, iblis pula. Itu tadi. Dia jadi kesombong. Jadi itu semua bukan nak salahkan iblis, tapi skrip yang Allah bagi itu untuk kita tatafak, berfikir. Bukan menyalahi, berfikir. Cantiknya susunan Allah, sempurnanya. Ada baik, ada buruk. Ada syurga, ada neraka. Cantik susunan dia. Boleh kita, ya Allah, mengapa kau jadikan neraka? Tak payahlah. Kau tak faham Allah tu, skrip Allah semua cantik, sempurna. Jangan kau lagi nak masuk campur, nak kata tak kena pula. Tak payahlah kau ciptakan aku, ya Allah. Tu kau dah mulalah tu, melampau lah tu. Allah ciptakan kau tu sebab dia nak bagi rahmat kat kau, kau tak faham. Manusia ni suka berbalah. Memang dia dah pandai sikit, lagi kuat dia punya balah. Tapi beruntung orang yang kenal diri, kenal Allah, dia tak nak berbalah. Sebab dia dah tahu kemanisan tu hanya dengan Allah. Berbalah-balah lah kau. Itu kau punya. Kita dengan tu. Kalau kau nak berbalah, tinggal. Tapi nak muzakarah, nak kasih sayang, nak cerita pasal kebesaran Allah, mai kita seronok kita. Kita panggil berapa ramai. Tapi nak berbalah, tak apa, kau nak menang-menang, aku tinggal. Tak nak, aku tak mau dengar kau punya berbalah lepas tu macam mana, tak mau. Tak dengar pun aku tak nak. Masa kesan dia tu tadi akan membawa kita mati hati kita berbalah ni. Kan? Walaupun kita tahu kita boleh menang, jangan Rasulullah kata. Memang kita boleh menang kan? Tak pun, jangan. Orang tu dia ada niat nak berbalah. Kita tak nak, kita tahu kita boleh kalah. Tak payah kau ambil menang je lah, aku tinggalkan. Tu orang bijak. Dalam WhatsApp dia orang hantar. Oh dia ni guru ni, dia laga-lagakan. Kita jangan hantar kat orang, kita mati, delete kan. Jangan jawab, jangan buat apa pun. Pasal kita tahu mesej tu akan bawa berbalah. Jangan jawab lah kan. Tapi mesej tu hantar, ni semua kita hantar, dia orang akan kasih sayang kita. Hantar semua. Hantar kan? Gitu. Kita kena bawa sifat rahmatan lil punca untuk kata kasih sayang, hantar. Kalau punca nak jadi kita ni orang nak laga-lagakan, kita blok, kita cari jalan untuk kita jangan orang ni, kita cepat cari jalan, stopkan dia supaya jangan berpanjangan dia. Dia memang sifat dia suka berbalah ni, jenis manusia macam ni kan. Kita kena pandai potong skrip dia tu, kena potong cepat. Kalau tidak pun paling tidak kita angkat kaki cepat jalan. Sebab dia ni, dia sebabkan dia, kita ada situ dengan dia nanti kita pun orang ajakkan kita seolah berbalah. Paling tidak kita nak jawab satu patah perkataan juga kan. Jadi berbalah nanti. Baik, diam-diam cabut cepat. Tu. Jadi kita bawa cerita yang mendatangkan kepada kasih sayang. Sekarang politik ni. Orang ni gini. Dia datang grup yang ni pula, dia ni cerita yang ni tak betul, dia ni pula jatah. Kan? Kita ni kena pandai. Kita cerita pula yang nanti dia cerita suka laga-laga kan, kita cerita lain. Oh dia ni baguslah, dia bagi sumbangan ni. Bila dia ni tak ada, kita bagi grup, dia ni baguslah, dia bagi. Kita tak ada cerita nak tadi. Kita Ahli Sunnah wal Jamaah ni mengikat 72 yang lain. Mengikat. Itu sifat tu kena ada.
tu. Cukuplah dulu. InsyaAllah ada apa-apa perkongsian lagi nak dia berkongsi apa-apa